Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Kita bersyukur pada saat ini kita boleh berjumpa kembali beribadah kepada Tuhan. 我们感谢神，在这时候我们可以再一次的一起来敬拜他。 Di tengah-tengah situasi kondisi negara kita yang sangat sedang melewati krisis, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan menolong dan memampukan kita sampai saat ini. 我们感谢神，虽然我们的国家正在一个危机当中，但是我们仍然还可以存活到现在。 Biarlah dimanapun kita berada saat ini, saya mengajak kita bersama-sama, mari kita semakin lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memohon pertolongan dan anugerah Tuhan. 无论弟兄姐妹你人处在哪里，我还是邀请你，我们不断的要更亲近我们的神。 Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. 但愿我们越来越像耶稣基督。 Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. 我们一起来翻开路加福音第7章第36到第50节。 Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. 我们看路加福音第7章第36到第50节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-40, kemudian nanti ayat 41 sampai 50 dibacakan dalam bahasa 第 Mandarin. 36到40节，牧师用印尼文来读，然后接下来是用中文。 Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." 41节，耶稣说，有2个人欠了某一个人债主的钱，一个欠500个银币，一个欠50个银币。因为他们无力偿还，债主就开恩赦免了他们2个人的债。那么这2个人哪一个更爱他呢？西门回答说：“我想是那个多得赦免的人。”耶稣对他说：“你的判断不错。”于是他转过来向着那女人，对西门说：“你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪滴湿了我的脚，又用头发擦干。你没有亲我，但这女人从我进来就不住的亲我的脚。你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她爱得多；而那少得赦免的，爱的就少。”于是耶稣对那女人说：“你的罪都赦免了。”同席的人心里说：“这人什么了？这是什么人，竟赦免人的罪呢？”耶稣对那女人说：“你的信救了你，平安的回去吧。” Saudara, dalam dunia psikologi dikenal sebuah pandangan saudara untuk mengenali diri dengan jendela Johari. 所以在一个心理学里面，有一个叫做巧哈里窗的一个研究。 Saudara, dalam teori ini dikatakan bahwa jendela Johari ini memiliki 4 sisi, saudara. 所以这个巧哈里窗的这个理论呢，有4方面。 Sisi yang pertama adalah bagian yang terbuka, open. 第一个方面呢，就是开放式的。
Dalam sisi ini saudara, saya mengenali siapa saya, apa yang saya lakukan, dan orang lain juga tahu apa yang 所以在这一方面呢，就是我认识，我知道我是谁，而且别人也知道我是谁。 Lalu di bagian berikutnya ada bagian blind. 所以第二个方面呢，就是盲目的。 Di dalam bagian ini ada yang saya nggak sadari, tetapi orang lain tahu saya lakukan itu. 所以在这方面呢，就是有一部分是我自己不知道的，但是别人知道。 Misalnya setiap kali saya cemas, pasti kemudian saya akan langsung tangan bergetar atau apa begitu. 所以如果我在紧张的时候，我一定会发抖。 Nah, saya nggak sadari hal itu, tetapi orang lain melihat. 所以也许我没有意识到，但是别人看得到。 Aduh, ada sisi yang namanya hidden. 然后还有一方面就是隐藏式的。 Saya tahu itu diri saya, tetapi saya tidak mau orang lain tahu. 我知道，而且我意识到我那方面的事情，但是我不希望别人知道。 Saya simpan dan saya sembunyikan rapat-rapat supaya orang lain nggak boleh tahu. 所以我把它隐藏起来，不让别人知道。 Lalu bagian yang keempat adalah unknown. 所以最后一方面呢，就是未知的。 Saya tidak tahu, saya tidak sadari, orang lain juga tidak tahu. 所以我自己没有意识到，别人也不知道。 Nah, saudara, di dalam teori ini Johari mengatakan bahwa kita harus mengembangkan bagian yang open. 所以在这个理论上，这个小河里呢，它就是要我们就是看那一个开放式的。 Semakin besar yang open akan semakin jauh lebih baik kita mengenal diri kita. 所以，如果我们开放式的越多，我们越认识我们自己。 Tapi kalau kita semakin mengecilkan yang open, 但是，如果我们把这个开放式的把它缩小的话， maka diri kita menjadi pribadi yang semakin tersembunyi dan tidak dikenali orang. 所以我们会成为一个越隐藏自己，而且别人也不认识我们的人。 Nah, saudara, tentu saja teori ini bermaksud dengan baik untuk mengajak setiap kita mengenali siapa diri kita. 当然，这理论是很好的，它是要我们可以了解，可以认识我们自己。 Namun pertanyaannya, saudara, seberapa besar kita mengenal diri kita? 但是问题就是说，我们对自己的认识有多少呢？ Seberapa besar kita kemudian memahami siapa saya, bagaimana apa yang saya lakukan saat ini? 我们对自己的了解，我们在做什么，怎么做是有多少呢？ Bukankah seringkali banyak hal yang tertutup di dalam diri kita? 岂不是有很多事情，我们都是把它隐藏起来的？ Bukan hanya kita tidak terbuka, tetapi justru kita malah menutup-nutupi tentang diri kita. 我们不只是把它盖起来，甚至我们把它隐藏起来。 Kita membungkus diri kita dengan ornamen-ornamen yang kemudian terlihat sepertinya seolah-olah kita baik. 所以我们用很多的事情把它隐藏起来，把它包装，让别人看起来觉得是好像是很好。 Padahal sesungguhnya keberadaan diri kita adalah begitu rapuh di dalamnya, begitu banyak luka di dalamnya, begitu banyak kerusakan. 其实，在我们里面有很多是很脆弱的，有很多是已经坏的、败坏的。 Dan kerap kali saudara, aksesoris yang kita timpalkan untuk menutupi kekurangan itu malah membuat kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. 所以有很多这样的一个装饰品，我们把它装在我们身上，使我们越来越离上帝越远。 Saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan terkait dengan akhir daripada keakuan diri saya. 所以今天我们一起来学习，就正如今天的主题，我的结局。 Setelah 1,5 tahun belakangan ini begitu banyak tes yang dilakukan untuk mengetahui seseorang terinfeksi virus COVID-19. 我们知道，在这个疫情的期间，我们已经看到有很多就是做一个检查， Salah satu tes yang cukup akurat adalah PCR. 所以一个最有效的检查就是 PCR。 Nah, saudara, saya meminjam istilah PCR untuk membuat kita bersama-sama belajar hari ini bagaimana kita mengakhiri akan keakuan diri kita. 所以我借用这个 PCR 来解说，我们要如何的来做我们的一个结局。 Apa itu PCR? PCR 是什么呢？ Terdiri dari 3 huruf P, C, dan R. 就是有一个 P， 一个 C， 一个 R。 P adalah pride, C adalah confession, dan
R adalah repentance. 所以 P 就是一个骄傲，那个 C 就是忏悔，然后 R 就是悔改。 Mari kita belajar satu demi satu 3 istilah ini, saudara. 我们一起来学习这3个名词。 Saudara, yang pertama adalah P, pride. 第一个名词就是骄傲。 Saudara, kesombongan seringkali menjadi penghalang terbesar seseorang untuk kemudian mengenal Allah di dalam hidupnya. 所以骄傲往往是最大的一个障碍，使我们可以更认识神。 Bukan hanya itu saja, saudara, kesombongan seringkali membuat seseorang juga sulit untuk mengenali dirinya. 甚至骄傲也使一个人很难的来认清他自己。 Saudara, ada banyak hal yang kemudian membuat seseorang itu bisa sombong. 所以很多方面会使一个人变成骄傲。 Biasanya seseorang sombong karena dia memiliki harta, saudara. 所以通常一个人会骄傲，当他有了财富， Karena dia punya harta yang begitu banyak, membuat dia kemudian memandang rendah orang lain yang hartanya sedikit. 所以因为他有那么多的财富，所以他会看清那些比较穷的人， Dia merasa dirinya lebih superior daripada orang lain. 所以他认为是他比别人更强， Dia merasa karena dengan hartanya dia bisa membeli apa saja. 所以他认为用他所拥有的这个财富，他可以买他所要的一切。 Orang juga bisa sombong karena dia memiliki kuasa, saudara. 所以一个人也会变成骄傲，当他有了权力。 Karena dengan kuasa yang dia punya, dia seolah-olah bisa melakukan apapun yang dia mau. 他有了权力，他认为说他可以做他想做的一切。 Oleh sebab itu, ketika seseorang berkuasa, maka sebenarnya karakternya diuji di sana. 所以当一个人有了权力，其实他的个性是被检验的。 Cukup banyak orang yang kemudian jatuh karena memegang, memangku jabatan-jabatan. 所以很多人他跌倒是因为他有了那个权力。 Lalu orang juga bisa sombong karena memang dia memiliki skill tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. 所以有的人他会变成骄傲，因为他有一些技能，有一些本领是别人没有的。 Dia merasa bahwa kemampuan yang dia miliki itu membuat dirinya lebih baik, lebih layak dibandingkan orang lain. 他认为说他所有的这个本领、这个技能是别人不能做的，他比别人更好。 Saudara, setidaknya 3 hal ini yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. 所以这3点常常在我们生活中会出席的。 Tentu saja ada banyak hal-hal kecil lain yang membuat seseorang menjadi sombong, saudara. 当然还有很多小细节也会使一个人变成骄 Nah, 傲。 masalahnya kesombongan ini, saudara, seperti karat di dalam hidup kita, saudara. 所以这骄傲这好像一个生锈的东西在我们的生命里面。 Mulanya kecil, lama-lama semakin membesar dan menggerogoti seluruh kehidupan kita. 刚开始的时候是一小点，久而久之越来越大，甚至它会掌握我们整个人生。 Secara khusus kehidupan di dalam spiritualitas kita. 特别是在我们属灵生命里面， Kesombongan semakin lama semakin membuat kita makin jauh daripada Tuhan. 所以我们越骄傲，越使我们远离上帝。 Menghalangi mata kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. 所以它会使我们的眼睛麻木，看不见上帝。 Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 7, menarik sekali bahwa di dalam bagian ini Lukas menjelaskan sebuah peristiwa. 所以我们看，在这个路加福音第7章，路加他想试着来解释某件事情。 Ada peristiwa yang menarik di dalam jamuan makan antara seorang yang merasa dirinya saleh dengan orang yang dianggap sebagai orang berdosa. 所以在这个宴席里面，有一个人认为他自己是很圣洁的，认为别人是有罪的。 Saudara, sebenarnya tidak heran kalau kita membaca Injil Lukas, kita akan selalu mendapati kisah-kisah yang kontras, saudara. 所以弟兄姐妹，当我们看路加福音的时候，我们会看到常常有一个一个对比的一个情形发生。 Dan memang Lukas di dalam gaya penulisannya selalu mengkontraskan di dalam setiap kisah-kisah yang dia dokumentasikan. 所以路加他常常在他写那个路加福音的时候，他把一些很对比的东西把它放在一起。 Di dalam bagian yang kita baca, Lukas mengkontraskan antara seorang Farisi yang bernama Simon dengan seorang perempuan berdosa yang tidak disebutkan namanya. 所以我们看在这里，路加写着有一个就是法利赛人叫做西门的，跟这另外一个有罪的女人但是他没有写她的名字。 Mengawali ceritanya, Lukas langsung mengatakan bahwa orang Farisi ini yang bernama Simon mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. 所以在这故事里面，西门写着这法利赛人他邀请耶稣到他的家里坐席。
Saudara, kita ketahui bersama bahwa orang Farisi adalah seorang pemuka agama pada waktu itu. 所以我们知道，这法利赛人当下他们是一个就是宗教的领袖， Seorang yang dikenal sangat baik di lingkungan masyarakat. 所以在社会上他们是被认为是一个好人， Seorang yang tentu saja saleh, saudara. 而且当然他们也是被认为是一个很圣洁的。 Orang yang memahami dan mengerti akan hukum serta aturan agamawi. 然后他们很懂得就是宗教的一些法律，然后他们也是会遵守一些法 Atau 那个 bahkan 法律 mungkin 法的。 saudara, Simon Mas. terlibat di dalam urusan mengurus atau merumuskan aturan-aturan agamawi. 所以他们这一群人都是在这个律法那个法律宗教法律上，他们有要参与去做一些决定的。 Saudara, jelas di sini bahwa ketika Lukas mengatakan bahwa Simon ada orang Farisi mengundang, maka langsung pemikiran kita melihat bahwa ini orang luar biasa. 所以当路加写着西门邀请耶稣到他家里坐席的时候，我们当然会认为这个法利赛这西门他是一个了不起的人。 Orang yang terkemuka, terpandang, tokoh agama mengundang Tuhan Yesus. 所以一个很有名望的人他一个很著名的人，他邀请耶稣到他家里做客。 Tetapi saudara, menariknya bahwa Lukas melanjutkan kisah ini bahwa tiba-tiba datang seorang perempuan berdosa. 但是路加接着说，那时候有一个有罪的女人来到。 Saudara, heran sekali kenapa perempuan ini bisa tiba-tiba menerobos masuk ke dalam jamuan makan itu. 真的很奇怪，不晓得为什么这个犯罪的女人，她会突然间就是进入这个西门的家。 Menurut tradisi yang ada pada waktu itu, biasanya perempuan berdosa ini tidak berani menampilkan dirinya di khalayak ramai. 那通常的就是有罪的女人，她是不敢在那个社会广众那里出现的。 Kita ingat kisah di mana Tuhan Yesus sedang kemudian menunggu di sumur, saudara, siang hari. 所以我们还记得，当主耶稣到一个井口，在那里要拿水喝的时候， Datang kemudian perempuan Samaria yang mengambil air. 所以突然间一个撒玛利亚的妇人，她到那里。 Kita tahu kisahnya bahwa perempuan ini memiliki 7 suami, saudara. 所以我们也知道，这妇人她有7个丈夫。 Bahkan suami yang ada pada saat itu pun bukan suaminya, adalah suami orang lain. 而且当下她的丈夫也不是她的丈夫，是别人的丈夫。 Tentu saja perempuan ini digaligorikan sebagai perempuan yang berdosa. 所以当然，这女人是被称为是一个有罪的女人。 Dia menyembunyikan identitasnya. 她把自己的身份把它隐藏起来。 Maka ketika keadaan sepi dia baru berani mengambil air. 当人静没人的时候，她才敢出现去那里去拿水。 Tetapi aneh sekali dalam Injil Lukas langsung mencatat perempuan berdosa ini dengan berani terang-terangan dia membuka akan identitas dirinya. 所以在这里，路加写着这个有罪的女人，她很勇敢的把自己敞开，而且出现在广众。 Dia datang ke dalam jamuan makan itu di mana Tuhan Yesus ada dan hadir. 所以她敢出席在主耶稣坐席的那个热闹的一个地方。 Tentu ada resikonya, saudara. 当然一定会有它的后果。 Orang-orang akan merasa nggak nyaman kehadiran perempuan ini. 因为她的出现，有很多人觉得很不舒服， Bahkan mungkin ada orang-orang yang mulai berbisik-bisik, bukankah itu si itu dan sebagainya macamnya. 所以有很多在那里就是在那里论的说，那岂不是那个女人是谁？ Ada begitu banyak pasang mata yang menatap dengan penuh tajam. 所以很多的眼睛就是瞪着她看。 Tetapi saudara, perempuan ini tetap tidak beranjak dari tempatnya, dia tetap datang menghampiri Tuhan. 但是我们看到这女人，她仍然来亲近耶稣，而且她不理会她周遭的人。 Nah, saudara, Lukas sedang mengkontraskan dua pribadi yang berbeda. 所以弟兄姐妹，在这里路加把2个不同的人把它放在一起。 Simon membangun dirinya atas dasar pengakuan orang-orang di sekitar. 所以西门他是一个在他周遭的人是被承认的一个人。 Bahkan mungkin saja
jamuan makan yang dilakukan hanya sebagai tempelan untuk supaya orang-orang melihat bahwa dia adalah seorang pemuka agama. 所以做一个摆一个宴席，是要让周遭的人都可以看到他。 Jamuan makan yang dia lakukan menjadi sebuah tameng di mana bahwa dia menunjukkan dia adalah orang yang sangat-sangat baik hati, murah hati, terkenal dengan respon yang sangat baik kepada guru-guru yang datang. 他摆这个宴席，就是让所有的人可以看到、可以认同、可以知道他是一个好人，他是一个很慷慨的，然后他是一个好心人。 Dia ingin mendapatkan pengakuan dari banyak orang bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan aturan-aturan agamawi. 所以他也要让透过这个宴席，别人可以知道他是一个很守法的人他很懂得法律的人。 Tapi berbeda dengan perempuan ini. 但是这女人呢？ Perempuan ini adalah perempuan yang dikategorikan sebagai orang berdosa. 所以这女人是被人看为成为一个有罪的女人。 Tidak pantas dan tidak layak untuk berada di kumpulan orang-orang yang terlihat saleh. 所以她其实不适合出现在这样的一个场合里面。 Itu sebabnya respon daripada Simon dikatakan di dalam firman Tuhan dikatakan, apakah Yesus tidak tahu kalau perempuan ini perempuan berdosa? 所以在圣经里面记载说，西门在他的心里面想，难道耶稣不晓得这女人是谁吗？ Saudara, betulkah Tuhan Yesus tidak tahu kalau perempuan ini perempuan berdosa? 所以弟兄姐妹，难道真的耶稣不晓得这女人是谁吗？ Saudara, Tuhan Yesus pasti tahu karena dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. 弟兄姐妹，耶稣他100%知道，因为他是100%的神，也是100%的人。 Maka Tuhan Yesus tahu secara detail apa yang dilakukan oleh perempuan ini dan juga dilakukan oleh Simon. 所以那个主耶稣他100%的知道西门做什么，这个女人做了些什么。 Tapi menarik sekali dari dua pribadi yang berbeda ini kita melihat respon yang berbeda ketika mereka berjumpa dengan Yesus. 但是我们看到这两个不同身份的人，当他们遇到耶稣的时候，我们看到有不同的一个反应。 Kebanggaan terhadap status, kebanggaan terhadap jabatan membuat Simon kemudian terhalang berjumpa dengan Yesus yang adalah 对，因 Mesias. 为他的身份，因为他所拥有的一切，已经拦阻了这个西门来亲近耶稣。 Kehidupan yang terlihat sepertinya seolah-olah saleh menghalangi Simon untuk kemudian melihat Yesus dengan mata rohaninya. 所以西门认为他自己是很虔诚的、很圣洁的，这就是拦阻了他来亲近耶稣。 Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus menegur Simon. 所以因此主耶稣就指责西门说。 Tuhan Yesus berkata, Simon, kamu seorang pemuka agamawi, tetapi kamu juga yang melanggar aturan yang kamu buat. 所以主耶稣对西门说：“你虽然是一个宗教的领袖，但是你已经违反了一些宗教的一个命令。 Dari semenjak aku datang, kamu tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. 自从我进入你的家里，你没有拿水给我洗脚。 Sebagai seorang tuan rumah yang baik, harusnya kamu menyambut aku dengan memberikan ciuman. 应该你成为一个主人，我进来的时候，你要给我一个你要亲我。 Bahkan kalau kamu menganggap aku sebagai pribadi yang sangat penting di dalam jamuan itu, maka kamu akan mengurapi kepalaku dengan minyak. 所以，如果你认为我是你很重要的一个客人，你必须要拿油来膏抹我的头。 Tetapi kesombongan kamu, harga dirimu atas segala hal yang sudah kamu kerjakan ini membuat dan menghalangi kamu melakukan itu semua. 但是因为你的骄傲，因为你的身份已经拦阻了你来为我做这一切的一切。 Undangan makan yang kamu lakukan tidak ubah hanya sebagai topeng kemunafikan untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat. 所以你所摆的宴席，你只不过是一个面具而已，让社会广众他知道可以让你得到一个名誉。 Tetapi perempuan ini, 但是你看这位女人， dari semenjak dia datang, 自从她来到， dia membasuh kakiku dengan air matanya. 她用她的眼泪就是滴湿了我的脚，而且她来摸我的脚。 menyeka kakiku dengan rambutnya. 然后她用她的头发来摸我的脚， Bahkan dia meminyaki kakiku dengan minyak yang dia persiapkan. 甚至她用香膏摸我的脚。
Saudara, Tuhan menegur Simon dengan sangat keras pada waktu itu. 所以当下主耶稣是用很严厉的那个话语来指责西门。 Kesombongan Simon menghalangi dia untuk mengakhiri akad keakuan. 所以西门的骄傲已经拦阻了他认识他自己是谁。 Sayang sekali dia sebenarnya sedang berjumpa dengan Mesias. 很可惜，当下其实他正在遇见了一个弥赛亚， Tapi kesombongan membuat dia tidak mengenali Mesias itu. 但是因为他的骄傲，使他见不到弥赛亚。 Justru perempuan yang disebut sebagai seorang berdosa yang mengenali siapa Yesus. 但是这个有罪的妇人，她深知她可以认识耶稣是谁， Dia meninggalkan akan segala harga diri yang sudah hancur itu untuk datang ke kaki Yesus. 所以她放下她所有的一些身份，她来到耶稣的跟前。 Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? 主耶稣弟兄姐妹，我们今天如何呢？ Mungkin hari ini kita juga tidak ubahnya seperti Simon yang membungkus diri kita dengan tampilan-tampilan yang lahiriah. 弟兄姐妹，难道我们也好像西门一样，我们用很多的一些装饰把我们自己包装起来， Banyak aksesoris yang kita pakai untuk menutupi siapa diri kita. 然后我们用很多的装饰品把我们包装起来，真正的我们。 Kita merasa sudah cukup ketika kita datang beribadah secara online saja. 所以我们认为说，我们每次就是在线上敬拜，那就够了。 Kita merasa sudah cukup ketika kita mengikuti berbagai macam kegiatan aktivitas gerejawi. 然后我们认为我们有参与很多教会的活动， Kita membangun kebanggaan diri kita atas hal-hal yang bersifat lahiriah, penghargaan, jabatan dan sebagainya macam. 所以我们用很多就是那个属世的一些装饰品来限制我们。 Tapi pertanyaannya saudara, apakah saudara dan saya hari ini mengenali Yesus Juru Selamat kita? 所以问题是，今天我们真的认识耶稣是谁吗？ Di tengah-tengah situasi yang sulit, kita mengenali Dia sebagai Tuhan yang memandu, menolong dan memimpin kehidupan. 在这样一个困难的环境中，我们真正的认识到他是我们的领袖，他是带领我们的，他是引导我们的主。 Hal kedua yang kita mau pelajari adalah yaitu confession. 第二点，我们就是要看这个 C， 就是忏悔。 Saudara, pengakuan adalah sebuah awal pemulihan. 所以忏悔是一个恢复的开始。 Saudara, hari ini ada banyak orang yang tidak mau mengakui bagaimana keadaan dirinya. 所以今天有很多人不愿意，就是承认他现在的自己是什么样的。 Dalam satu sesi konseling yang saya lakukan dengan seseorang, orang itu kemudian tidak dengan jujur menceritakan tentang keadaan dirinya. 所以有一次我在辅导一个人的时候，那个人不愿意诚实的承认他真正的自己。 Semakin ditutup-tutupi, semakin sulit untuk ditolong. 所以因为他越把自己藏起来，所以越难去辅导。 Sebabnya saudara, kunci daripada pemulihan adalah pengakuan. 所以我们知道第二点，就是这个忏悔或者是承认自己是一个恢复的开始。 Banyak orang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. 所以很多人他认为说一切都很好， Kami terlihat oke kok. 我们看起来很不错， Ibadah kami masih tetap lakukan. 所以我们还仍然的有参加聚会， Kami tetap menjalin kehidupan kami sehari-hari dengan baik. 我们每天都很好的进行我们的生活， Tapi tidak pernah mau jujur bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya sedang tidak baik-baik. 所以我们不愿意承认说我们每天所面对的其实正在面临不好， Ada yang rusak di dalam hidupnya. 在里面已经有一些毁坏的东西， Tetapi nggak mau jujur. 那我们不愿意诚实的面对。 Bahkan ketika kita berdoa, seringkali kita menutup-nutupi keadaan diri kita, bukan? 甚至我们在祷告的时候，我们也把我们自己藏起来。 Bukan hanya kita tidak ingin orang lain tahu tentang diri kita, tetapi bahkan Tuhan pun kita ingin tidak tahu. 我们不只是不希望别人知道我们现在的状况，甚至我们也不愿意上帝知道我们现在的情形。 Simon menutup-nutupi keberadaan dirinya yang rusak dengan segala macam tempelan. 我们看到西门，他把他自己的不好的方面把它盖起来。
Berapa lama dia belajar tentang Mesias? 他学习有关于这个弥赛亚学了多久？ Kalau dia seorang Farisi, maka setidak-tidaknya dari umur 12 tahun dia sudah mempelajari kitab Taurat. 如果他是法利赛人，他从12岁开始，他就开始学习这个律法了。 Dari sejak umur 12 tahun sampai kemudian dia berjumpa dengan Yesus, berapa banyak bagian kitab suci yang dia pelajari. 所以从他12岁到他就是见到耶稣的时候，他已经学习到多少的律法了。 Tetapi sungguh amat malang bukan? 但是很可惜，也很可悲的， Pengetahuan yang dia miliki tidak sejalan dengan hati yang mau mencari Tuhan. 所以在他的脑海所知道的，他的知识跟他所要做出来的是不并行的。 Yesus di depan dia. 主耶稣在他的面前， Mesias yang sesungguhnya berbicara dengan dia. 弥赛亚就是跟他谈话中， Tetapi dia tetap masih menutupi keberadaan dirinya. 但是他还仍然把自己隐藏起 Dia 来。 merasa bahwa dirinya tidak berdosa. 他认为说他自己没有罪， Dia merasa bahwa dirinya baik-baik 他 saja. 认为说他自己很好， Dia merasa bahwa semua tidak ada hal yang rusak yang terjadi dalam 他 hidup. 认为说一切都没有那个败坏的，没有一些那个毁坏的。 Tapi berbeda dengan perempuan yang berdosa ini. 但是我们看到这妇人有罪的妇人就不同， Ketika dia melihat Yesus, 当他遇到耶稣的时候， dia menangis. 他哭了， Saudara, dia menangis dengan sungguh di hadapan Tuhan. 他流泪，他真正的流泪， Saudara, dia sadar bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Mesias ini. 因为他知道他不能把自己任何一点隐藏起 Dia 来， sadar dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta. 因为他知道他现在所遇见的，在他面前的这位就是创造天地的主耶。 Ada banyak mata di sana yang menandang dia dengan tatapan sinis. 所以有很多的眼睛都盯着他，用很残酷的眼睛盯着他。 Ada banyak mata di sana yang menatap dengan tatapan penuh curiga dan bahkan ingin mengusir dia. 所以有很多的眼睛看着他，盯着他，很想把他赶出去。 Tapi ketika matanya diarahkan kepada Yesus, 但是当他的眼睛注目的望耶稣的时候， bukan tatapan penghakiman, 所以那个不是一个被审判的一个眼神， tapi tatapan penuh dengan belas kasihan. 但是那个是一个充满着怜悯的眼神。 Itu sebabnya dia henti-hentinya perempuan itu menangis di hadapan Yesus. 所以当下那个女人她哭得很凄惨。 Saudara, dalam tangisan yang sangat berat itu dia menyadari akan keberdosaan dirinya. 所以在她哭的同时，她真的很忏悔自己是一个非常有罪的 Di 人。 dalam tangisan yang sangat dalam itu dia menyadari akan ketidaklayakannya. 所以她也认识到她自己是多么的不配。 Dia menyadari bahwa sesungguh-sungguhnya dia pantas dan layak untuk dihukum. 所以她知道她其实是应该被审判、她被定罪的一个人。 Tapi Yesus memandang dia berharga. 但是主耶稣看她为宝贵， Dia berharga karena dia mau mengakui akan kerusakan yang ada di dalam diri. 她很宝贵，是因为她愿意面对她自己里面的那个损坏。 Dia berharga karena dia mau mengakhiri akan segala keakuan dirinya. 她很宝贵，因为她愿意承认她自己的一切。 Maka Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. 所以主耶稣对她说：“你的罪都被赦免了。” Satu beban yang sangat berat yang diemban wanita ini sekian lama. 所以相信这个女人，她已经很难、很沉重的，已经承受到很久了。 Jeritan hati, tekanan yang luar biasa dialami. 所以她在里面的呐喊，心里的呐喊，她已经承受了很久的这个压力。 Ketika dia terbuka di hadapan Yesus, 但是当她把自己敞开在耶稣的面前的时候， dia mendapatkan siraman air yang begitu segar. 所以她得到了主耶稣给她那么温暖的一个暖气。 Tuhan mengasihi saya. 主耶稣，上帝爱我们。 Oleh sebab itu saudara, mari kita membuka diri kita hari ini. 但愿我们今天就把我们自己敞开。 Siapakah kita di hadapan Tuhan? 我们在神的眼中是怎么样的人？ Jangan-jangan kita terlalu banyak
nempelkan aksesoris dalam diri kita. 我们不要再把很多的装饰品就是把它装饰在我们的身上， Supaya orang lihat kita baik, 让别人看到我们是很好的， pasangan kita lihat kita baik, 我们的另一半看到我们很好， orang tua, mertua, anak-anak melihat kita baik. 我们的父母，甚至我们的我们的父母、我们的长辈们看我们的小孩看我们都很好， Tapi bagaimana sesungguhnya keadaan diri kita hari ini? 但是我们里面真正的那个情形是如何呢？ Jangan biarkan engkau dan saya menutup-nutupinya di hadapan Tuhan. 我们不要再把我们自己把它包装起来，把它隐藏在神的面前。 Yang terakhir yaitu repentance. 最后的就是悔改。 Saudara, mari kita bertobat dan mengikuti Yesus. 但愿我们再次的悔改，然后再并跟随耶稣。 Lukas memang tidak melanjutkan kisah tentang perempuan ini, saudara. 路加他没有再继续写关于这妇人的故事， Tetapi dari cerita yang kita baca, kita mendapatkan satu kesan bahwa perempuan ini sungguh-sungguh bertobat di dalam hidup. 但是在我们所读到的那个路加福音那里，我们看到这女人她真正的悔改了。 Yesus bertanya kepada Simon, siapa yang paling banyak berbuat kasih? Orang yang paling banyak diampuni atau yang sedikit diampuni? 所以这个主耶稣问西门说：“谁得到更多的爱？是这个多犯罪多债务的，或者少债务的？” Simon berkata, yang paling banyak diampuni, yang akan paling banyak berbuat kasih. 而且西门回答说：“他可以得到更多的赦免的，就是更多罪的。” Saudara, itulah pertobatan. 弟兄姐妹，那就是悔 Saudara, 改。 saya menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak pantas, tidak layak di hadapan Tuhan. 所以我们要认清，我们是一个有很罪重的人，而且我们是不配得到赦免的。 Tapi kalau Allah mengasihi kita, mengampuni kita, maka mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 所以，但是当上帝真正愿意赦免我们，愿意就是怜悯我们，让我们好好的在他面前活着。 Mari kita melakukan tindakan kasih kepada Tuhan karena kita lebih dulu dikasihi oleh Tuhan. 但愿在我们的行为上，我们实际上做出来我们对他的爱，因为他先爱我们。 Mungkin hidup kita hancur hari ini. 也许今天我们的生命、我们的生活是已经破碎的， Kita membawa bejana yang rusak, yang retak di hadapan 我 Tuhan. 们把我们的那个器皿，那已经破碎的器皿带到耶稣的神的面前。 Tuhan Sang Penjunan, Dia akan membentuk kembali bejana 我 itu. 们知道，我们的上帝他是一个窑匠，他可以把那个破碎的器皿，把它再一次的重修。 Tuhan akan memakai bejana yang rusak ini dibentuk kembali untuk kemuliaan bagi Tuhan. 所以，上帝他会把这个已经破碎的器皿，再一次把它制造好，来荣耀神。 Di Jepang terkenal dengan sebuah teknik yang bernama kintsugi. 所以在日本有一个就是技术叫做金具。 Saudara, kintsugi adalah satu teknik untuk merangkai kembali keramik yang rusak dengan salutan emas. 所以这个金具的技术就是用金来修复那个就是那个器皿已经破碎的那个器皿。 Nah, keramik yang sudah melewati proses kintsugi ini, saudara, tentu nilainya berkali-kali lipat lebih mahal daripada keramik biasa. 当然，这个如果已经被修好的这个一个这样的一个器皿一个陶瓷，它比一般的陶瓷会贵很多。 Saudara, firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6b mengatakan, sesungguhnya seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. 所以在耶利米书第18章第6节的下半节那里说：“以色列家，你在窑匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。” Di tangan Tuhan, 所以在上帝的手中， hidupmu dan hidupku yang hancur akan dipulihkan. 所以你我的那个破碎的生命，他会把它再一次恢复。 Mari kita buang segala kesombongan diri kita. 但愿我们把我们一切的骄傲把它去除掉， Kita mengakui akan segala kekurangan, kehancuran diri kita. 然后我们就是诚实的面对我们的缺点，我们的不是。 Saudara dan saya akan mendapatkan anugerah daripada Tuhan. 所以你我都会得到上帝的恩典。
Allah sedang bekerja di dalam hidup kita. 上帝正在你我生命中就是在那里陶造。 Itu sebabnya dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. 因此，主耶稣在那个八福里面，在那个山上，他教导说，就是细心的人有福了，因为天国是他们的。 Orang-orang yang kemudian mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. 所以，每一个真的在他的生活中真的依靠神的人， Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta di dalam hidupnya. 让我们真的认为唯有耶稣是我们最宝贵的一个，在生命中最宝贵的东西。 Tuhan Yesus berkata kepada mereka lah kerajaan surga itu ditujukan. 所以这人在圣经告诉我们说，他是有福的，因为天国就是他们的。 Mari kita datang kepada Tuhan. 但愿我们来到神的面前， Kita ambil waktu sejenak, tundukkan kepala kita. Kita kembali meresapi akan kebenaran firman Tuhan. 我们再一次的把我们自己安静在神的面前，我们再一次的向神来承认我们的一切。 Masihkah keangkuhan diri 你还仍然的骄傲吗？ menghalangi diri kita untuk 你还 mengenal Tuhan? 仍然愿意让那些骄傲拦阻你来到神的面前吗？ Jangan biarkan aksesoris-aksesoris menghalangi kita untuk mengenal Tuhan di dalam hidup kita. 但愿我们不要再让这一切所有的装饰品拦阻我们来到神的面前。 Kalau saudara dan saya menyadari ada yang rusak, mari kita mengakui di hadapan Tuhan. 如果你我们知道我们有一些是破碎的东西，但愿我们把它带到神的面前。 Bertobatlah dan alamilah anugerah Tuhan. 让我们一起来，我们来悔改，然后让我们可以来就是感受到神的同在。 Seringkali kami merasa diri kami kuat ya Tuhan. 主啊，多少时候我们认为我们自己很坚强， Kami mampu melewati hidup kami dengan kekuatan kami. 我们自己能够靠着我们的能力活下去。 Bahkan tidak upah, seringkali kami mengandalkan harta yang kami miliki, jabatan, 多少 koneksi, 时候在我们生活中，我们依靠的是我们的财富， dan bahkan hal-hal yang melekat di dalam diri kami. 或者是其他在我们身上所拥有的。 Kami semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. 因此，我们越来离你越远。 Pandemi seharusnya membuat kami semakin mengenal Tuhan dengan mata rohani kami. 主啊，这疫情应该是让我们更认识你。 Tapi kami dapati sampai saat ini hati kami masih tetap tawar. 但是主啊，我们知道到今天为止，我们的心还是空虚的。 Tuhan kasihani kami. 主啊，求你怜悯我们。 Saat ini kami datang kepadamu 这时候我们来到你的面前， dengan segala kehancuran hati kami. 主啊，我们带着我们破碎的自己。 Ampuni setiap kami orang-orang yang merasa diri hebat ini. 主啊，求你赦免我们我们每一个认为自己很能干的。 Kalau hari ini ada karena kami berjalan dengan Tuhan. 主啊，但愿我们可以每天的与你同行。 Jangan biarkan Engkau melalui kami. 主啊，不要让主啊我们离开你， Tapi kiranya Engkau
merangkul dan menopang setiap kami. 但愿神啊，你再一次的拥抱着我们，主啊，你牵引着我们。 Ya kami semakin dimampukan untuk melewati hari-hari di depan kami. 但愿我们更有能力的，主啊，在你的牵引下过日子。 Kami semakin mengenali Engkau Tuhan dan Juru 我们 Selamat. 可以更感受到主你的同在。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你。 Demi nama Tuhan kami Yesus. 奉告主 kami 耶稣基 berdoa. 督圣名祷告， Amin. 阿门。